على من لا نبي بعده وعلى آله Amin. وصحبه وواله إلى Amin. قيام الساعة. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. Amin. اللهم يا معلم آمين. إبراهيم علمنا ويا مفهم سليمان فهمنا. اللهم يسر ولا تعسر رب تمم بالخير اللهم آمين. أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Kita menyambung lagi kelas kita dalam bahasa Al-Quran. InsyaAllah pada sesi yang lepas kita dah habis pada bahagian isim. Kita dah lihat apa maklumat tambahan yang boleh kita dapat apabila kita mengenal isim. Apa kesan dia dari sudut tadabbur, pemahaman kita. Yang kita boleh dapat tambahan daripada terjemahan yang tidak disertakan dalam Al-Quran terjemahan. Dan yang antara yang besarnya ialah apa? Isim itu menunjukkan sesuatu yang tetap, teguh dan tidak berubah. Dan ini bentuk Tidak berubah, perkataan tetap yang teguh dan banyak tidak yang Allah letakkan dalam Quran. Dan kita nak tahu bentuk perkataan ini kerana apa? Kerana kita nak mengenal sifat-sifat ataupun kelompok manusia yang Allah sifatkan. Dia bertakwa, dia beriman, dia berjaya, dia orang yang baik, dia orang yang memperbaiki diri dia, muslihun, muhsinin, munfiqin. Itu semua berada dalam bentuk isim yang memang dah tetap dah kekal dalam diri dia. Baik, Alhamdulillah. Tapi dalam masa yang sama, cantiklah kalau bila kita tadarus tu 5-10 minit akhir tu boleh kita contoh-contoh isi Quran kita supaya tak lupalah kan. Takut kita pergi bahagian fi'il, isim takut kita terlupa pula kan. Tapi isim dia tak berapa susah lah kan saya kira kan. Yang paling senang untuk kita kenal ada alif lam, ada dia dulu alif lam, lepas tu tanwin. Dua ni tanda yang paling senang lah kita nak kenal insya-Allah. Baik, hari ini kita nak masuk pada bahagian yang kedua dalam kalimah. Mula-mula hari itu kita kata berapa banyak pun perkataan dalam bahasa Arab dan berapa banyak pun perkataan dalam Quran ini kita tidak bimbang. Kenapa? Kerana dalam bahasa Arab perkataan itu hanya terbahagi kepada tiga. Yang pertama ialah Isim. ataupun kita sebut sebagai kata nama. Yang kedua ialah fi'il, atau kita sebut sebagai kata kerja ataupun perbuatan. Yang ketiga ialah harf, iaitu kata tugas, sendi, ataupun kata sendi, ataupun partikel, mana yang mudah untuk kita ingat. Yang penting harf dia berbeza dengan huruf. Berbeza dengan huruf. Baik, alhamdulillah kita dah selesai bahagian yang pertama. Kita dah mengenal isim, iaitu ada tanda yang dia duduk kat depan belakang, dan dia ada tanda yang duduk di belakang. Tanda duduk depan ada berapa? 2, 3. Ada 3. Yang belakang? 2. Ada 2. So total tanda untuk isim ialah 5. 3 duduk depan, 2 duduk belakang. Tambahan lain isim ni kita kenal ada apa? Ada perkataan domer. Ada domer dia. Lepas tu tanda tambahan lain dia ada apa? Wa nun ya nun. Ya nun. Dan Belum ada ya dengan waw nun baris atas. Akhir perkataan di depannya bukan ya ataupun ta. Ini bahagian isim sikit je kan. Baik, maka alhamdulillah kita dah masuk pada bahagian fi'il pada hari ini insya-Allah, iaitu kata kerja. Baik, ataupun perbuatan. Baik, untuk fi'il dia adalah sama juga macam isim, dia terbahagi kepada 2 juga. Dia ada yang duduk depan, didahului,
dan dia ada tanda yang duduk di belakang, diakhiri, sama. Didahului dan juga diakhiri. Dia akhiri. Bilangannya pun sama. Dia dahului ada 3, dia akhiri ada 2. Sama, 5. Itu mudah nak ingat, angka-angka dalam bahasa Arab Al-Quran kita sama semua. Isim 3, 2, fi'il pun 3. 3, 2. Baik. Baik, fi'il ataupun kata kerja ataupun perbuatan. Apa saja perbuatan termasuk dalam fi'il. Baik, maka tanda-tanda fi'il dapat dikenali dengan beberapa tanda. Beberapa tanda ini tanda-tanda umum untuk kita nak kenal fi'il. Kan sebab dalam Quran fi'il ada pelbagai bentuk, dan maka 5 tanda ini adalah tanda awal untuk kita nak kenal dia adalah fi'il, untuk membezakan antara fi'il dan juga isim. Baik, yang pertama, ia didahului, main duduk depan, didahului qad. Didahului qad. Didahului qad. Baik. Contoh firman Allah, qad aflaha man zakkaha. Qad aflaha man zakkaha. Adalah Baik. aman. Ada perkataan qad kat situ. Qad ini adalah fi'il ataupun dia tanda bagi fi'il? Tanda bagi fi'il. Dia adalah tanda bagi fi'il. Bukan dia yang fi'il. Dia adalah tanda bagi fi'il. Maksudnya apa? Kalau ada qad, maknanya perkataan yang datang selepas qad, itu adalah fi'il. Dia macam huruf jar lah. Huruf jar, dia adalah tanda bagi isim. Dia bukan isim. Min, ila, an, ala, dia bukan isim, dia adalah tanda bagi isim. Begitu juga qad. Qad adalah tanda bagi fi'il. Maka bila jumpa qad, yang kita nak lihat adalah perkataan yang datang selepas qad itu, maka kita tahu aflaha ini adalah fi'il. Terusnya waqad khaba. Kita jumpa lagi perkataan qad, maka kita nak beri perhatian pada perkataan yang datang selepas qad, iaitu khaba. Maka kita tahu khaba ini adalah fi'il. Baik, contoh lain kita lihat. Ini bila kita jumpa perkataan dalam Quran, kita biasakan 3 benda ni. Contoh, kita jumpa, kita nak cari fi'il. Baik, kita jumpa tilka ummatun qad khalat. Kita jumpa perkataan qad. Khalat. Ini adalah tanda bagi fi'il, maka kita tahu khalat, yang selepas qad. Itu adalah fi'il. Tanda dia apa? Didahului qad. Ini bila kita baca Quran, kita jumpa je perkataan, kita tengok pertama kita tengok perkataan itu. Okey, khalat. Kita pun jenis perkataan tu apa? Isim, fi'il ataupun harf, dia adalah fi'il. Tanda dia apa? Didahului qad. Kita biasakan begitu. Corak kita melihat perkataan. Baik. Seterusnya, qad nara taqalluba wajhika fis sama'. Kita jumpa perkataan qad. Nara. Maka kita tahu perkataan yang datang selepas qad iaitu nara, ia adalah fi'il. Tanda dia apa? Tanda dia didahului qad. Qad ni tahu ke maknanya apa? Mana? Naro. Qad tahu tak makna dia apa? Tak tahu. Tak tahu. Kalau tak tahu okey ke tak okey? Okey. Okey, tak ada masalah. Sebab kita bukan nak tahu makna dia apa, kita nak Asyik tengok tahu perkataan je. dia dulu. So tak tahu makna dia pun tak apa. Untuk permulaan ni lah. Tak tahu pun tak apa, tak ada masalah. Sebab kita nak Sebenarnya tengok tu dia hanya tu. sesungguhnya ke? Yang benar-benar. Kalau terjemahan dia Benar-benar. adalah sesungguhnya. Yang benar-benar. Tapi saya tak sebutkan apa makna daripada awal tadi sebab apa? Sebab yang kita nak fokus adalah perkataan Arab dia tu.
iaitu qad. Kita Qad. tak tahu makna dia pun, tak ingat dulu pun tak boleh. Baik, nara fi'il didahului qad. Fa in amanu bimithli ma amantum bihi faqadih tadau. Ada tak perkataan qad? Ada. Ada, tapi dia datang dalam bentuk yang lain. Yang pertama qad, yang dalam ayat ni dia datang dalam bentuk faqad. So dia bersambung dengan fa. So dia fa campur dengan qad. Yang selalu kita baca faqad tu dia sebenarnya dua perkataan. Fa satu, qad satu. Dua. Baik. Maka qad Sesungguhnya. ihtadau. Maka kita lihat pada perkataan yang datang selepas qad iaitu ihtadau. Ihtadau ialah fi'il, tanda dia didahului qad. Qad ini dia akan datang yang pertamanya dia akan selalunya bersambung dengan fa menjadi faqad. Satu lagi dia akan bersambung dengan huruf lam macam contoh yang seterusnya iaitu walaqadis tafainahu fid dunya. Dia jadi laqad. Qad. Ini tiga bentuk lah. Qad, faqad dan juga laqad. Tiga bentuk. Tapi jangan bimbang, ada fa, ada la, tak apa. Janji ada qad. Itu yang kita nak lihat. Maka istafainahu ini adalah fi'il. Tandanya didahului qad. Kan? Tapi ni kenapa jadi faqadih tadau bukan faqad? Kenapa baris bawah? Sebab dia nak sambung dengan perkataan yang datang selepas itu. Sebab ihtadau juga sukun. So sukun dengan sukun, baris mati dua-dua tak boleh, kena ada salah satu yang berbaris untuk menyambung, maka dal ini dibariskan bawah. Dal tu dia mesti baris bawah. Dia tak ada akan faqadah tadau ataupun faqaduh tadau. Bukan. Kalau dia baris atas ataupun baris depan, maknanya dia bukan qad lah, dia perkataan yang lain lah. Perkataan yang lain. Sama juga macam ni, wala qadis. Kenapa dal ni baris bawah? Sebab dia nak sambung dengan istafaina. Istafaina tu sad tu pun mati, dal tu pun mati, kena salah satu yang berbaris. Maka jadi wala qadis tafainahu untuk sambungkan dia. Baik. Kita lihat contoh surah Al-Qamar ayat 12 hingga 42. Surah ke-54 ayat 12 hingga ayat 42. Surah 54. Ayat ke-52. Bermula ayat yang ke-12. 12. Muka surat berapa Ustaz? Muka surat 529. 9. Muka surat 529. Surah Al-Qamar, surah ke-54. Kita lihat pada ayat yang ke-12. 12. Qad qadir. Baik. Wa fajjarnal arda uyunan faltaqal ma'u ala amrin qad qudir. Ini perkataan qad. Maka kita lihat perkataan yang datang selepas daripada qudir. Itu perkataan qudir. Maka qudir ini adalah isim fa'il. Dia adalah fa'il. Tanda dia apa? Tanda dia didahului dengan qad. Baik. Seterusnya wa amal. Actually fi'il ni perbuatan ke Ustaz? Ya betul. Ya betul. Tapi makna dia telah ditetapkan. Tetapkan tu perbuatan. Ya, telah ditetapkan. Tetap tu. Satu penetapan yang telah ditetapkan. Satu perkara yang telah madi kan. Madi, fi'il madi. Satu takdir yang telah ditakdirkan, ditetapkan. Maksud dia contoh kita tuang air kan, kita tetapkan air tu tuang separuh cawan je. So perbuatan menetapkan tu adalah perbuatan lah, kita menetapkan. Separuh cawan je kita kata tuang air tu. So ketetapan tu, kita menetapkan air tu dituang separuh tu adalah perbuatan. Qad qudir.
hamalnahu ala dhati alwahin wa dusur tajri bi a'yunina jazaan liman kana kufir. Wa laqad taraknaha. Ayat ke-15. Qad. Jumpa wa laqad, maaf. Sesungguhnya dan sesungguhnya kami telah meninggalkan. Ada qad tapi dia sama dengan la, tak apa. Ada qad di situ. Taraknaha. Taraknaha satu perkataan ataupun ada yang boleh potong? Dua perkataan. Dua. Mana boleh nak potong tu? Ha. Tu boleh potong. Wa tarakna. Waktu ni kita gabungkan lah. So kita dah boleh potong dalam perkataan tu. So tinggallah tarakna. Maka tarakna ini adalah fi'il. Tarakna. Tanda dia apa? Didahului qad. Ada. Ayatan fahal min muddakir. Fakaifa kana azabi wa nuzur. Walaqad. Walaqad yassarna Kami telah mudahkan. qad. Ada qad kat situ. Yassarna. Lihat pada perkataan yang datang selepas qad iaitu yassarna. Yassarna isim, fi'il, harf. It is fi'il. Fi'il. Tanda dia Laqad. Belum ada qad. didahului qad. Baik. Al-Qur'ana isim, fi'il, harf. Isim. Tanda Alif lam. Alif lam. Laqad. alif lam. Satu lagi melalui makna. Baik. Ustaz, Ya, saya. Yasarna ni satu ayat Ustaz, satu perkataan. Satu perkataan. Satu perkataan. Tapi dalam tu ada ini. Ada domir. Bukan nun alif di belakang ni bukan. Domir tu sambung. Baik. Cantik soalan je ya. Nun alif di belakang itu dia adalah Kami. dia adalah kata ganti diri, betul? Baik. Tapi Sebelum ya, ni, ada ya. kita tahu bila nun alif di belakang itu adalah domir, kata ganti diri Domir. kepada isim, kan? Ya. Ataupun kata nama. Sembunyi dalam isim. Dan nanti bila kita sekarang ni dah masuk pada bahagian fi'il, dia adalah sama nun alif juga di belakang, tapi nanti akan ada perbezaan. Ada nun alif yang isim, ada nun alif yang fi'il. Ya. Okey. Dia sebab apa? Sebab saja nak tambah kita punya pening. Nanti kita akan lihat macam mana kita nak kenal nun alif belakang tu isim ke ataupun fi'il. Okey. Sebab itu waktu kita belajar isim dulu, nun alif kat belakang semua sebut isim, saya terima semua isim. Sebab waktu tu memang kita baru ambil yang tu saja. Okey. So saya terima dulu semua isim. Maksudnya kita terima semua tu adalah domir. Sebut isim pun saya terima waktu tu. So bila kita dah ekstra sikit lagi, waktu tu kita dah lebih detail perkataan tu kita akan bincangkan. Kena i'rab pula. Baik. Yasarna. Baik. Maka ini adalah fi'il. Fi'il. Yasarna. Lidzikri, saya nak tanya. Li. Zikri itu isim. 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 Tanda? Dia dulu oleh li dan Baris ri bawah. 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 Baris di bawah. Dengan huruf jar li dan juga baris bawah. Ya. Baik, cantik. Kita sambung ayat 18. Kazzabat 'adun fa kaifa kana 'adzabi wa nuzur. Ada qad inna arsalna 'alaihim rihan sarsaran fi yawmin nahsin mustamir. Ada. Kalau tengok ayat 19 ni, kali tengok apa yang banyak? Isim, fi'il, isim banyak ke fi'il banyak? Isim. Isim. Isim banyak. Banyak. Tanwin. Banyak tanwin Ustaz. Tanwin. Isim lah. Sarsaran, banyak isim yang ada. Rihan, sarsaran. Fi. Pi. Itu yaumi, Yaumi tu. mustamir, semua isim. Isim Nasi. memang kena Mustamir. yang besar. Baik. Ayat 20 qad tak ada. Ayat 21 qad tak ada. Ayat 22 Ada 22. ada. 22 ada. Ada Wala qad. Yasarna. Sama juga. Sama tadi. Dia adalah Yang tadi yasalna. tanda dia didahului qad. Qad. Baik. Ayat 23 qad tak ada. Ayat 24 tak ada juga. Tak ada. Wahidan. 25 Aul yazikru alaihi min bainina muluk kadzabul asyid. Tak ada.
Ayat 26 saya'lamuna ghadan man kadzdzabul asyir, Tak ada juga. Ayat 27 inna mursilun naqati fitnatan lahum Tak ada juga. fartaqibhum wastabir, tak ada. Baik, wa nabbihum annal ma'a qismatun bainahum kullu syarbin muhtadar, tak ada. Tak ada. Mana ada sahiban fata'ata fa'aqar, tak ada. Banyak tak ada ni. Ayat 32 sama. Walaqad yassarna. Walaqad yassarna ada. Walaqad anzalna. Sama juga. Walaqad anzarahum. Walaqad anzarahum ayat ke? Ayat Ayat 36. 36. 33 dah ada Zat. Ayat ke 32. Ayat 32. Baik, walaqad yassarna al-Quran. Ayat 36. Sama juga tadi. 36. 26 ada. Ayat 32, 36. Walaqad anzarahum. Anzarahum. Anzarahum ni ada yang boleh potong ke? Kalau nak potong. Home. Dia nak potong. Home. Domir. Maka anzara ini adalah Anzara ialah fi'il. baik. Andaro. Anzarahum. Anzara. Ada lagi ke? Telah memberi amaran. Ya. Bahasa syata. Ada walaqad sabbahu bahahum. Ada bawah ni. Walaqad Rawadu. rawadu ada boleh potong ke? Boleh. Hu tu boleh potong. dihasilkan. So rawadu Hu. ini adalah fi'il. Hu tu hasil. Tanda dia didahului qad. Qad. Terusnya ayat 38 walaqad sabbahahum. Bukratan. Walaqad sabahum. Ini pun boleh Sabbahahum ada boleh potong? ada Hum. hum tu hasil. Hum boleh potong. Maka sabbaha ini adalah Sabaha ya fi'il. tanda dia didahului. Walaqad. Laqad. Terusnya walaqad yassarna kita dah Sama. berhenti. Sama juga tadi. Ayat 41 Ada walaqad jaa. walaqad jaa. Ya. Telah datang. Dia telah datang. Jaa ini Telah adalah datang. fi'il. Tandanya didahului qad. Qad. Lihat pada terjemahan pun kita lagi boleh tahulah dia adalah Dan sesungguhnya ia telah datang. PL. Fi'il. baik. Baik, boleh tak carikan dalam Quran satu contoh. Cari satu contoh qad dalam Quran. Cari pada juzuk 30 pun boleh. Nak selak mana-mana pun boleh. Walaqad ja'akum. Satu contoh qad. Satu qad kan, satu qad. Satu lagi faqad. Faqad. Baik, silakan. Ustaz. أعوذ لا، بالله من قد الشيطان الرجيم قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. Ada dua. Faqad dengan Qad aflaha man zakah. Boleh kongsikan qad apa benda apa yang ada di situ? فقد dengan قد. Baik. Nak lihat pada qad ke ataupun perkataan yang datang selepas qad? Oh. selepasnya. قد كذب Baik, kazabah itu isim fi'il harf. فعل PL. Fi'il. قد كذب Qad. قد Ayat قد mana tu? أفلح من Awalnya ada qad. Al-Mu'minun ke? قد أفلح Qad aflaha al-mu'minun. Qad Ni bunyi aflaha. ayat dia. Baik, Aflaha, aflaha sorry. itu isim fi'il ataupun harf. فعل Fi'il Ya. tanda dia. Qad. قد Tanda dia didahului qad. Baik. Qad. Barakallahu khair, barakallahu fiik. surah apa Al-Bayyinah. Al-Bayyinah. Baik, barakallahu khair. Laju Ustaz. Lancar tu. Itu dah siap hafal, bukan silap. Dia dah siap hafal. Pandai dia. Kita. Baguslah Syekh ni, dia tahu. Walaqad Baik, ada yang kongsikan lagi? Qad ataupun faqad. Walaqad ahlakna ayat 51 surah. Baik, Haji Asyah, ayat 51 walaqad ahlakna asya'akum. Baik, apa yang ada pada ayat tu? Didahului dengan fi'il didahului dengan qad Baik, binasa fi'il. Apa dia perkataan dia? Walaqad dan sesungguhnya kami telah binasakan ahlakna. Baik, maka ahlakna tu adalah fi'il. fi'il. Tanda dia
qad. Didahului dengan qad. Baik. Didahului dengan qad. Ustaz, apa tujuan Allah ni, ayat ni walaqad tu makna dia sesungguhnya, macam penekanan sungguh-sungguh tu Ustaz. Ya, betul. Ya, betul. Dari segi Ya, betul. balaghah. Qad dia termasuk dalam harf. Dia adalah huruf penekanan. Ustaz nak tanya. Penegasan. Ya, baik, silakan. Joanna. Maaf saya lambat sikit masuk. Tak apa. Saya nak tanya tadi sebab baru ni nak ambil faqad ke nak qad tu aja? Sebagai tanda fi'il. Baik. Kita ambil qad sahaja. Qad sahaja. Dan qad ini dia datang dalam tiga bentuk lah. Yang pertama dia seorang je qad. Yang kedua dia bersambung dengan fa menjadi faqad. Yang ketiga dia bersambung dengan la menjadi laqad. Dia ada tiga bentuk. Itu yang selalu kita akan jumpa, faqad dan juga laqad. So bila kita kenal dia qad, kita tahulah ini fa ni bukan sebahagian daripada perkataan. Ada dua perkataan yang bersambung. Dia pun kenal laqad, la tu pun bukan sebahagian daripada perkataan, dia bersambung dengan qad. Ustaz, surah Al-Balad Ustaz. Surah Al-Balad, silakan. Insana fi kabad. Walaqad khalaqnal insana fi kabad. Baik, kita lihat pada mana? Dia tak ada waw Ustaz. Laqad khalaqna. Laqad. Ya. Baik. Ayat keempat. Laqad khalaqna. Baik, nak lihat kat mana laqad ke, nak lihat khalaqna ke? Khalaqna. Isim, fi'il ataupun harf? Itu isim Ustaz. Isim, tanda dia? Tanda dia qad di depan, didahului dengan qad. Qad di depan, didahului dengan qad. Fi'il. Kan itu fi'il. Ustaz, yang ni dia ada na. Na ni isim Ustaz ni. Dia masuk, na tu adalah domir yang bersambung. Na tu dia domir, dia tersembunyi domir ataupun kata ganti diri. Cuma bentuk dia isim ataupun fi'il itu bergantung pada perkataan tu. So kita sekarang dah belajar kalau depan qad, maknanya belakang tu mesti fi'il. Maknanya na yang ada kat situ adalah na yang menunjukkan fi'il. Macam mana Ustaz? Tadi Ustaz kata ada dua kan? Elok jelaskan kat skrin. Okey. Ya Ustaz nak ini kita tak sampai lagi ke macam mana? Ini kita belum sampai lagi. Kita nak tanya. Baru qad. Yeah, your guess is right. You just guess it. Baik. Ayat keempat surah Al-Balad, laqad khalaqna. Ini memang akan kita akan jumpa. Khalaqa. Dia perkataan khalaqa tu tambah na. Na ini kan. Baik. Tunjukkan nanti. Na saja betul. Dia adalah pertamanya dua-dua na ni sama, dia adalah dhamir. Kata ganti diri sama. Kan, kata ganti diri. Sama dulu, sama ada dia dalam isim ke dalam fi'il dia sama dhamir, kata ganti diri. Yang bezakan dia ada dua kategori. Satu dia adalah isim, satu lagi dia adalah fi'il. Ini menjadi kekeliruan kita lah. Baik, saya kongsikan cara mudah sekali untuk kita nak tahu na ataupun hum ataupun ha ataupun hu. Na lah yang paling keliru sekali. Na, tu untuk saya kan, untuk ana yang tak pada depan kan. Itu yang paling keliru sekali lah. Baik, cara paling mudah kita dah kenal ialah apa? Lihat pada huruf sebelum na. Kalau huruf sebelum na tu dia berbaris sukun, maknanya na itu adalah fi'il. Na itu adalah fi'il. Kalau sebelum dia bukan baris sukun, maknanya dia ada na tapi dia berbaris, maka sesungguhnya kami ciptakan manusia ya. Dia adalah isim. Baik. Contoh kalau kita tengok dalam ayat tengok ayat yang ke-10 tu. Ayat yang ke-10. Wa hadainahu. Baik. Hu kita boleh potong kan? Ya. So yang tinggal hadaina. Na ni isim tu fi'il. Wadainahu. Hadainahu. Isim hadaina tu fi'il lah. Fi'il. Macam mana tahu fi'il? Hadai aja. Berbaris sukun. Ada sukun sebelum dia.
Ada sukun sebelum dia, cara mudah kita nak lihat. Ada sukun Yang sebelum tu kita na boleh tu, kita boleh ini kan ya. dia adalah fi'il. Baik, kita cari contoh lain, Cari contoh lain, na. Pada baik. Ni, surah Al-Qadar. Inna, na dia tak nampak lah sebab na yang muqaddarah ni, yang na yang ni susah sikit kita nak nampak. Anzalna. Kita cari na yang senang sikit kita nak nampak. Na yang jelas dia tulis nun alif. Ustaz Al-Mulk. Bukan Al-Mulk banyak. Al-Mulk banyak baik. Ya. Ya, banyak. Lakot Zainan Nasama ayat 4 ayat 5. Baik, Zayyana tu susah sikit kita nak lihat sebab dia ada syaddah banyak dalam tu. Kita cari baik ayat selepas tu. Wa'tadna. Wa'tadna. Kita nampak ada nun alif kat belakang. So yang ini isim ke fi'il? Fi'il. Fi'il. Tanda dia Sukun. Ada sukun tu kat dalam. Sebelum na. sebelum dia. Tapi Ustaz, kita nak cari yang depan dia kot. Ya, betul. Kita nak cari depan dia kot. Ini secara umum Bawah je di bawah. saya berikan. Saya berikan supaya tak keliru. Dia ada kod. Nanti kalau dia keliru kan. Nanti tengok ada ini. kot dulu. Qaja'ana. Qarja'ana. Ah, Qarja'ana bersambung. datangkan kepada kami. So Kepada kami. kita potong kat sini Kami sebab apa? Sebab datangkan. sebelum huruf tu tak ada sukun. Hamzah tu ada baris. So kalau Hamzah tu ada baris, kita boleh potong dia na tu. So tinggallah ja'a. Maka ja'a ini adalah fi'il. Tanda dia didahului qad. Na isim ke fi'il? Domin. Na adalah isim. Na adalah isim. Mudah. Antaranya apa? Sebab sebelum tu huruf tu berbaris bukan sukun. Cari Bukan yang ni dulu. Cari yang ni dulu. Nanti kamu orang confuse Ustaz. Kan? So qad ja'ana. Baik. Ada ayat. Kita lihat je pada qad, jumpa je qad selepas itu dia adalah fi'il. Akan masanya insya-Allah. Sebab mungkin belajar dengan mana-mana kelas bahasa Arab pun ustaz-ustaz tu bagi tanda dia tak boleh nak kata 100% confirm macam tu dalam Quran kan. Kalau masuk kelas mana-mana pun, siapa ada masuk kelas kaedah pusar, Ustaz Cik Rusdi. Yang doktor Rusdi. Sama juga. Dia akan sebut ini tanda, inilah tanda ataupun dia panggil inilah sifat apa benda insya-Allah. Dia akan kata. Sebab kebanyakannya begitulah tanda yang diberi tapi bukan 100%. Sebab bahasa Arab ni penggunaannya pelbagai. Ini kan tanda yang majoriti. Paling banyak kita akan jumpa begitu. Maka qad selepasnya adalah isim. So na tu akan keliru, jangan bimbang insya-Allah. Nanti as kita pergi kepada fi'il ini, kita akan lebih jelas macam mana nak bezakan antara isim dan juga fi'il insya-Allah. Baik. So tu yang pertama didahului qad. Baik, yang kedua didahului sin. Saya tulis sin tapi sin tu berbaris atas. Saya tuliskan sin tapi sin tu berbaris atas, bunyi dia sa. Sin yang berbaris atas sa. Dia tak boleh sin baris bawah, dia tak terima. Ataupun sin tu baris depan pun tidak diterima. Hanya diterima sin yang berbaris atas sahaja. Baik. Dan satu peringatannya ialah dalam bahasa Arab sama juga macam bila kita melihat pada isim sin itu ada perkataan dalam bahasa Arab yang bermula dengan huruf sin. Kan? Ada perkataan yang bermula dengan huruf sin juga. Jadi itu menjadi kebimbanganlah kita. Ini sin tanda bagi fi'il ke ataupun sin sebahagian daripada perkataan.
kan. Hmm. Contoh dalam Quran ada safaka Apakah? kan. Dalam surah Baqarah waktu Allah kata nak ciptakan manusia kan, malaikat kata apa? Qalu ay antaj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfikud dima wa yasfiku safaka. Dengan sin. Baik, untuk sin ini, sin baris atas sa ni maksudnya apa? Akan. Kan. Ini saya berikan terjemahan. Kenapa? Untuk kita nak double check dengan Quran terjemahan. Kod-kod lah sin tu rupa-rupanya dia adalah sebahagian daripada perkataan. So bila kita nak check dalam Quran terjemahan, kita cari dalam terjemahan perkataan akan, ada juga terjemahan yang digunakan perkataan kelak. Antara dua ni. Akan ataupun kelak. Ada terjemahan guna akan, ada terjemahan guna kelak. Dua perkataan ni. Maka bila kita lihat dalam terjemahan ada perkataan akan ataupun kelak, maka kita tahu sin ini adalah sin tambahan. Bukan sin yang sebahagian daripada perkataan. Kita nak elakkan kekeliruan tu. Nak elakkan kekeliruan. Dan kadang kita jumpa sin semua kita main potong kan. Rupanya dia sebahagian daripada perkataan. So kita nak elakkan kekeliruan tu, kita jumpa sin baris atas, kita double check dengan lihat pada terjemahan. Dalam terjemahan ada perkataan akan ataupun kelak, maka betul lah sin itu adalah tambahan. Tapi kalau dalam terjemahan tak ada dua perkataan ni, maka kita hold dulu. Kita biarkan dulu. So kalau ada akan kelak dia bukan fi'il lah Ustaz Tak, kalau ada akan ataupun kelak maknanya dia adalah fi'il. Dia adalah fi'il lah. Dia Maknanya sin baris atas yang bermakna akan atau kelak. Ya, betul. Betul. Okay. Selepas itu adalah hurufnya mesti fi'il. Kenapa kita sebutkan terjemahan ni? Sebab ada memang root word bahasa Arab dia memang dah bermula dengan huruf sin. Kan? Itulah. Safaka ada, safaha pun ada. So kita bimbang, kita terjumpa perkataan-perkataan yang macam ni lah. Kan? Kita ingatkan dia adalah sin yang tambahan, tapi rupanya bukan, dia sebahagian daripada root word. Kita takut kita tersalah lah melihat pada perkataan itu. Itu sahaja. Baik, contoh kalla saya'lamun. Perkataan saya'lamun, dan sin ini dia memang akan bersambung. Dia bukan sin yang duduk seorang macam tu kan. Ya'lamun, tak, dia akan bersambung, sifatnya bersambung. So sin ni dia akan bersambung dengan perkataan yang selepas itu. Tu yang membimbangkan tu. Dekat sama ya. Kita tak perasan kan. Kita ingat tambahan tapi rupanya sebahagian daripada perkataan. Kita nak double check dengan terjemahan. Tapi jangan bimbang, tak banyak sangat. Baik, kalla saya'lamun, maka kita tahu sa ini adalah tambahan. So kita boleh potong dekat sa tu. Itu kita boleh potong. Maka ya'lamun ini adalah fi'il. Ya'lamun adalah fi'il. Tanda dia apa? Tanda dia didahului dengan sa. Dengan sin. Baris atas. Baik. Sayaqulus sufaha. Kita jumpa perkataan sayaqulus sufaha, sin daripada perkataan yaqulu. Maka kita potong sin tu. Tinggallah yaqulu. So yaqulu ini adalah tanda dia berbaris ataupun sa. Baik. Saya'lamun tu, saya'lamun. Macam saya ja'alullah. Saya ja'alullah. Kalau saya'lamu tu, ya'lamu je lah kan. Kalau saya'lamu tu ya'lamun tu saja. Waw nun tak payah kan? Waw nun lain kan? Sekali dengan ja. Waw nun domel Dia kan? sat dia. Dia ya'lamu. Waw nun. Ya tak ada. Ain lam mim je kan Ustaz? Ya'lamun semua sekali. Oh sekali ya. Baik, kalau kita lihat pada yang tanda untuk isim kan, waw nun Saya di akhir perkataan, kita sebutkan sebelumnya apa? Cuba lihat balik. Waw nun berada atas di akhir perkataan. Nun baris atas sebelumnya atau bukan ya. Sebelumnya bukan ta Atau atau ya. ya. Macam ni tadi ada ya. Ni ya. sebelumnya bukan ya ataupun Ya. ta. Baik, Ni ini ya. untuk isim. Maknanya kalau depan dia ya ataupun ta, dia adalah
PL. PL. Tu sekarang dia depan dia ya. Depan dia ya. So dia Ini adalah PL lah. Macam saya sya'alu. Saya betul. sya'alullah. Baik, contoh lain. Wasayaslawna sa'ira. Perkataan sayaslawna. Sa ni kita potong. Ini surah berapa ni? Surah 4 ayat yang ke-10. Kita lihat sekejap. Surah 4 ayat yang 10. Ayah nak cari. Surah 4 ayat yang ke-10 pada muka surat 78. 28. Baik. Perkataan ujung ayat tu wasayaslawna sa'ira. Kita nampak ada sin kat situ, so kita potong. Kan? Bila kita nak potong, alamak, kita takut dia sebahagian daripada perkataan. Apa yang kita nak buat? Tengok mana dia? Tengok mana dia. Ataupun kalau tak ada makna Ustaz, wow Nuna. Katalah tak ada mana, tak ada Quran prakata. Macam mana nak tahu? Ada ya tu, yaslu tu. Salah lah Baik. ya. Ni kita lihat. Okey, itu je besar, kita nak double confirm. Betul ke sa ni adalah tambahan bukan sebahagian daripada perkataan. Kita lihat pada terjemahan. Dalam terjemahan mesti ada perkataan apa? Akan. Akan ataupun kelak. Itulah akan. Sesungguhnya orang memakan hati anak yatim secara zalim, sebenarnya mereka itu hanyalah menelan api ke dalam perut mereka dan mereka pula akan. Makan So masuk. ada perkataan akan. Bila ada perkataan akan, maknanya betul lah sa ini adalah tambahan. Dia bukan sebahagian daripada perkataan. Maka yaslawna, ini adalah fi'il. Ini adalah fi'il. Tanda dia apa? Didahului dengan Ada sin. Tak. baik, katakan tak ada terjemahan. Katakan tak ada terjemahan. Macam sa'ira. Macam mana? Kalau tak ada terjemahan yang pertamanya, tak payah buat dululah. Macam selepas itu sa'ira tu. Baik, yang kedua, nanti kita akan pergi lihat pada tanda-tanda lain untuk fi'il dan kita boleh tahu, kita tak perlu pun sa tu. Sa tu tak ada pun kita boleh kenal. Ini adalah PL. Tengok ya lah. InsyaAllah. Tengok ya lah kan. Ada tadi. Tengok ya. Ada waw, lepas tu ada. Tak faham Ustaz. Tak faham, confused. Apa Baik. ni? Macam selepas tak apa, itu tak apa. sa'ira tu. Let Ustaz explain dulu. Kita nak bincang sayaslawna saja. Baik. Ustaz buat kat skrin Ustaz. Tunjuk kat skrin. Kita tak tunjuk kat skrin ke? Tulis. Ada. Tak tulis. Okey. Tulis. Tulis kat skrin kosong. Jadi kepala dia senang nak tengok. Kepala tak banyak macam lagu. Baik. Kan kita belajar hari tu waw nun tu, kalau kita tengok ta depan dengan ya depan kan bukannya isim. Kalau kita nak tengok kat situ. Dia sayaslawna Sekolah. sayaslawna. Sa'ira tu satu perkataan ni Kita Ustaz. sekarang tengah buat apa? Kita sekarang sedang nak mengenal fi'il. Tanda dia apa? Tanda dia didahului dengan sin ataupun Baris atas. Sim baris atas. Baik, mari kita baca Quran. Kita jumpa sayaslawna sa'ira. Baik, maka kita pun potonglah sin. Baik. Kalau kita tahu sin ini dia adalah tambahan untuk perkataan, dia menjadi tanda bahawa datang selepas sin dia adalah PL. baik, itu benda pertama yang kita buat. Kita jumpa sin, kita potong dulu. Sebab sin adalah tanda untuk fi'il. Itu yang pertama. Baik. Kemudian perkara kedua kita nak kena buat ialah kita nak kena double confirm. Betul ke ini adalah fi'il? Yaslaw ni adalah fi'il. Sim tu ada atau maksud sim tu betul ke akan? Sebahagian daripada perkataan. Kita bimbang sin juga sebahagian daripada perkataan. Sebab dalam bahasa Arab ada memang perkataan yang root word dia memang sin. Memang root word dia bermula dengan huruf sin yang berbaris atas. So kita bimbang itu. So bila kita nak menghilangkan kekeliruan ataupun ragu-ragu tu apa kita buat? Kita lihatlah dalam Quran terjemahan. Kita rujuk Al-Quran terjemahan. Ni Ustaz, ni pasal tadi bab tadi kalau tak ada Al-Quran terjemahan. So Baik. kaedah kita nak mengenal ni,
kita cari dulu yang kita dah belajar, kita gunakan isim, sama ada dia isim ke fi'il. Dia ada dua je kemungkinan kan. Kalau kita nak ikut isim, waw nun tu dah, kalau waw nun memang Isim. isim kan, waw nun kan. Tapi kat sini kita belajar dulu waw nun tu isim. Kalau dia dahului ya dengan ta, dia bukan isim, kita tinggalkan. Sebab dia PL. So tengoklah sekarang dia sim tu kita dah potong, tapi dia bermula dengan ya. Dengan waw nun dah ada kat belakang. Jadi confirm lah dia bukan isim, dia PL lah. Ya, betul. Boleh. Tak Betul. tahulah explanation macam tu mungkin Ustaz ada. Betul. Tapi Ustaz explain yang sa'ira tu, nanti dia orang akan Ya, nampak. baik. Kita nak pergi ke situ dulu tu. Baik. So dalam terjemahan sa ini dia akan membawa makna akan ataupun kelak. Okay. Jadi bila kita lihat dalam terjemahan ada perkataan akan ataupun kelak, maka kita tahu betul lah sin ini adalah tambahan, bukan sebahagian daripada perkataan. Bukan sebahagian daripada perkataan. Ini bukan satu perkataan lah sebab ada perkataan akan. So akan tu satu perkataan, yaslauna satu perkataan yang lain. Kita boleh potong kat situ. Maka bila boleh potong, so confirm lah yaslauna ini adalah tanda dia apa? Dia didahului dengan sa. Sin. Huruf sa. Baik. Kemudian belakang itu ada perkataan sa'ira, kan, perkataan sa'ira. Kita pun potonglah sin tu sebab dia baris atas, kita pun potong. Satu benda kita dah buat pertama. Yang kedua adalah bila kita dah potong tu, apa yang kita nak buat? Kita nak double confirm dia. Kan, kita nak double confirm betul ke sin ini tambahan ataupun sin ini sebahagian daripada perkataan root word dia, kata dasar dia. So kita lihat pada terjemahan. Dalam terjemahan mesti ada perkataan akan ataupun kelak. Kalau ada akan ataupun kelak, maka betul lah sin ini tambahan, bukan sebahagian daripada root word. So kita rujuk balik ayat yang kita tengah lihat tadi. So saya selauna. Ustaz balik sudah. Ustaz kat situ balik kat tempat explanation ni. Dah hilang ke? Sekejap, saya memang tengah share yang lain sekejap. Dengan ni. Kalau macam ni kita dah tengok, dah nampak tanwin tu dah memang outright dah, memang dia confirm isim dah. Tak payah cari lagi dah. Cari dah. So bila kita itu kita tahu dah. Yang kalau dia kita macam tak perasan lah, katakan isim tu tak perasan, hari tu rasa macam serabut sangat tengah baca kan. Tak perasan tanwin tu. So tengok je pada Quran terjemahan. So ada perkataan akan. So akan ini merujuk kepada sini. Mereka akan masuk. Kan. So belakang sa'ira yang kita potong tadi, maksudnya apa? Api neraka yang menyala-nyala. Tak ada perkataan akan ataupun kelak. So sa'ira ini bukanlah sin ini adalah sebahagian daripada perkataan, maka sa'ira ini bukan fi'il. Dia adalah isim. So dia perkataan yang bermula dengan sin ini dia sebagai tanda awal dan ia dalam Quran tak banyak sangat. Ada tapi tak banyak sangat. So yang dibimbangkan ialah huruf sin yang di sebahagian daripada perkataan. Tu kita bimbang. Takut kita tersalah tengok perkataan tu saja. Tapi kita boleh atasi dia dengan apa? Dengan kita ambil dulu tanda-tanda isim. Kita ambil dulu tanda isim. Kita tengok perkataan tu sa'ira ada tanda isim. So sini adalah isim lah. Selesai. Tak payah fikir dah. Ini adalah fi'il ke apa, tak payah. Tengok je ada tanda isim, ambil terus. Ini adalah isim. Tutup. Tak payah fikir dah. Okay. So macam yang selauna ni tadi, kan? Katakan tak ada Quran terjemahan contohnya, kita tak dapat tunjuk. Okay, kita lihat ada waw nun berbaris atas di akhir perkataan. Dan kita tahu waw nun baris atas di akhir perkataan ni adalah tanda untuk isim. Tanda untuk isim. Kan, tapi tanda untuk isim adalah apa? Waw nun berbaris atas di akhir perkataan, di awalnya bukan ya ataupun ta. Bukan ya, bukan ta. Belakang dia waw nun baris atas. Ini tanda untuk isim. Depan dia bukan ya, bukan ta. So waw nun baris atas akhir perkataan betul. Tapi kat depan dia ada ya. So bila depan dia ada ya, dia bukan isim. Dia bukan isim. Dia mesti lain lah. Lain daripada tu dia adalah fi'il. Baik. So jangan pening-pening, jangan bimbang.
Nanti kita pergi nanti bahagian fi'il nanti kita akan lebih mudah jelas. Cari Nak tanda menggunakan. isim nak tentukan fi'il. Cari tadi isim nak tentukan fi'il. Sebab Boleh. dalam Quran isim yang paling banyak. So cara paling mudah kita cari isim dulu. Isim, cari tanda isim dulu. Sebab perkataan isim yang paling banyak sekali dalam Quran. So kita cari tanda isim dulu, lepas tu bila tak ada baru kita pergi kepada fi'il. Itu cara yang paling mudah. Supaya kita tak kena cari dua-dua tanda. Apa pun jangan bimbang, perkataan sa dalam Quran ada tapi dia tak banyak sangat. Sebab tu kalau contoh pun tengok, saya bagi dua je contoh dia. Kalau atas tadi contoh untuk qad banyak 1 2 3 4 boleh bagi. Sebab apa? Sebab banyak dalam Quran. So bila dua ni tak banyaklah dalam Quran. Tak ada banyak. Kan? Kalau tengok contoh ayat pun saya ambil satu ayat. So satu ayat sikit je sebab dalam Quran memang tak banyak. Baik, kita lihat contoh. Surah Yunus surah yang ke-10 ayat ke-81. Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitanirrajim, falamma alqaw qala Musa ma ji'tum bihi sihr innallaha sayubtiluh. Innallaha sayubtiluh. Kita jumpa perkataan sa kat sini. Satu duduk depan. So kita ada tak yang kita boleh potong kat sini? Yubtilu. Boleh. Sa. Sa tu kita potong. Boleh Baik. potong. Ada lagi boleh potong tak? Ha. Fu. Fu tu kita boleh potong. Baik, maka tinggal sa satu, yubtilu satu, hu satu. Baik. Baik, kita ada sa maka yubtilu. Nak beri perhatian pada yubtilu. Maka yubtilu ini adalah isim, fi'il ataupun harf. Tak sure. So bila nak Ya Ustaz tu yang suspek ya tu ada tu kacau. Susah sikit kan. PL tak? so bila tak pasti nak buat apa? Tengoklah terjemahan sa ni ada masuk tak? Bila tak pasti buka terjemahan. InsyaAllah Allah akan sembuhkan. Ya tak? Allah Lah. akan membatalkan. Batalkan. Akan. Akan membatalkan. Akan, ada perkataan akan. So kalau ada perkataan akan, maknanya sa ini fi'il. adalah tanda untuk fi'il. Maka yubtilu ini adalah fi'il. Ragu-ragu tadi kenapa? Tak tahu mak. Pasal ada ya tu. You. Okay. Ada ya? So kalau ada ya Tapi dia tak ada waw nun juga. kan isim kan Ustaz kan? Tak. Ya dia tanda bukan tanda untuk isim kan? Ya, betul. Ha. Boleh lah 50% boleh teka lah benda tu fi'il. Lepas tu tengok makna. Baik. So, bila kita potong hu, tinggal sa, you. So, baik. Satu lagi saya nak kongsikan. Ambil bahasa Melayu dia Ustaz. Batolam, batal. Batolah, batal, betul. Baik, lepas perkataan sa, Ada ya. lepas perkataan sa, dia selalunya ya ataupun ta. Ta. Tadi ayat. Lepas perkataan sa, selalunya ya, ta, nun. Alif. Tiga. Hamzah satu lagi. Alif ada kan? Alif nuyata. So sini. So ni selalunya lah. Selalunya lepas sa. Dia akan ada huruf hamzah, ya, ta ataupun nun. 4 huruf ini sahaja. Paling banyak ya dengan ta lah paling banyak sekali. Ya. Ta dan nun ya. So yang tu akan menentukan PL lah. Fa'il mudhari' Ustaz. Ya betul. Tanda fa'il mudhari' alif nuyata. Ya betul. Dia memang akan fa'il mudhari' sebab terjemahan dia adalah akan. Ya, akan. Dia adalah present ataupun future. Hamzah tu bahasa amar ya? Amar. Tak, hamzah ni huruf ganti yang alif. Alif ya? Hamzah. Dia kena ada hamzah. Oh, kena ada. Baik. Ala kulli hal, apa-apa pun sa, lepas itu kalau dalam terjemahan tengok jadi perkataan akan ataupun kelak, maka yang selepas itu ialah fi'il. Baik, seterusnya surah Maryam yang bawah ni, surah Maryam surah ke-19 ayat 79 hingga ayat 82.
Baik, kalla sanaktubu. Kalla sanaktubu. Kita jumpa perkataan sa. So kita potong perkataan sa ini. Tinggallah naktubu. Naktubu. Baik. Perkataan naktubu dia adalah Ya. fi'il. Fi'il. Tanda dia Bermula apa? dengan nun. Tanda dia Bermula dengan nun. didahului dengan sa. Itu tanda awal kita nak lihat dia didahului dengan sa. Sa ni kalau kita nak double confirm dalam terjemahan, perkataan dia adalah akan ataupun kelak. Baik. Lepas tu Terusnya- dikuatkan oleh nun tu Ustaz. Ha? Dikuatkan oleh nun tu. Ya. Dikuatkan oleh nun. Nun tu tanda tambahan lah. Tapi tanda awal dia sin. Kalau nak pasti lagi depan dia mula dengan hamzah, nun, ya, ta. Tapi saya tak sebutkan kenapa. Dalam bahasa Arab biasalah. Ada perkataan yang memang root word dia bermula dengan sin dan huruf kedua dia memang nun. Dimembangi begitu juga. So kita ambil tanda dia sa. Dalam terjemahan akan ataupun kelak. Kita rujuk yang itu lebih mudah. Baik, kemudian lihat ayat ke-82. Kalla sayakfuruna. Kalla sayakfuruna. Perkataan sayakfuruna, kita potong sin itu, tinggallah yakfuruna. Maka yakfuruna ini adalah fi'il. Tanda dia didahului dengan sin. Tak payah pening-pening. Dan mungkin mula-mula ni rasa macam payah tengok. Tapi insya-Allah as kita go through fi'il ni, insya-Allah akan lebih mudah untuk kita nak kenal. Baik, surah 40 ayat ke-60. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum innal ladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna. Perkataan sayadkhuluna. Ada sin kat situ, kita potong sin itu. Maka yadkhuluna. Sahaja dia adalah fi'il. Tanda dia apa? Didahului dengan sin. Oleh sin. Sa. Baris atas. Baik, surah Al-Kahfi. Ayat 88. Wa amma man amana wa amila salihan falahu jazaa'anil husna wa sanaqulu lahu sanaqulu. Sin tu kita potong dia. Sanaqulu. Tinggallah dengan nun. Naqulu. Baik, maka naqulu Fi'il. adalah fi'il. Tanda dia didahului Sa. Seterusnya surah Taha surah 20 ayat 21. Qala khudha wa la takhaf sanu'iduha. Perkataan sanu'iduha. So sanu'iduha, kita ada sin tu kita potong. Tinggallah nu'iduha. Ha tu pun kita boleh potong. Tinggal saja nu'idu. So nu'idu ini adalah fi'il. Tanda dia didahului sa. Baik, siratahal ula. Dan si ni boleh terima tak? Boleh. Tak boleh terima. Tak. bawah? Sebab dia berbaris bawah. Tak boleh terima. Sin itu mesti berbaris atas. Kita nak terima. Baik. Surah Muhammad surah 47 ayat ke-26. Tengok contoh pun saya bagi satu ayat je, tak macam kod tadi. Kod tadi kita boleh ambil satu page ataupun setengah page kita boleh ambil. Ini saya boleh ambil satu ayat je sebab apa? Sebab tak banyak dalam Quran. Dia tak banyak ada dalam Quran. Jangan bimbang. Zalika bi annahum qalu lil ladzina karihu ma nazzalallahu sanuti'ukum. Baik, sanuti'ukum satu perkataan. Baik, ada tak yang boleh potong? Sa boleh potong. Kum kita boleh potong. Baik. So tinggallah nuti'u. Maka nuti'u ini adalah fi'il. Tanda dia apa? Tanda dia didahului dengan sa. Jadi kemahiran potong memotong ni perlulah. Sebab kalau kita pukul terus nuti'ukum adalah fi'il. Betul ke salah?
Salah lah sebab kum ini adalah Domer. dia adalah domer merujuk kepada isim. So kemahiran potong memotong ni penting lah. Dan dia mudahkan kita untuk lebih faham lagi maksud perkataan tu. Fazarni wa may yukadzibu bihadzal hadis sanastadrijuhum min haitsu la ya'lamun. Perkataan sanastadriju. Perkataan yang kita boleh potong? Sin baris atas. Sin baris atas kita boleh potong. Satu, ada lagi boleh potong? Home. Home kita boleh potong. Cantik. So tinggal nastadriju. Maka nastadriju ini adalah PL. Tanda dia apa? Tanda dia didahului besar. Didahului sah. Baik. Home adalah isim. Adalah isim. Baik. Maka kita nak beri perhatian pada nastadriju sahaja. Nastadriju adalah fi'il. Baik, surah Al-A'la. Sekarang ni hari-hari baca kan? Hari-hari baca sekarang ni solat witir. Imam baca ataupun kita baca sendiri. Al-A'la ayat 6 hingga 10. Sanuqri'uka. Perkataan sanuqri'uka. Kita potong sin tu. Ada lagi boleh potong? Ka boleh potong. Maka tinggal nuqri'u je. Nuqri'u ini adalah fi'il. Tanda dia apa? Didahului dengan sa. Baik. Innahu ya'lamu jahra ma yakhfa wa nuyassiruka lil yusra fa sayadzakkaru. Sayadzakkaru. Zakkaru man yasha. Itu dia potong. Yazakkaru. Maka yazakkaru isim, fi'il ataupun harf? Fi'il sebab ya. Tanda dia didahului dengan sa. Jadi mudah kan? Mudah je. Start aja mudah lah. Mudah. Mudah sangat. Kalau tengok contoh pun tak banyak dalam Quran. Tak banyak contoh dia dalam Quran yang saya boleh berikan. Contoh-contoh yang saya bawakan dalam kelas kita ni, ini semua contoh yang saya lihat dalam Quran. Boleh kata hampir semuanya untuk setiap perkataan. Contoh yang saya bagi, contoh kalau kita belajar isim hari itu, tanda dia didahului al. Saya akan tengok al senanglah nak cari. Contoh yang kedua, isim didahului dengan apa? Huruf qasam, sumpah. Saya pergi satu Quran untuk tengok huruf sumpah berapa banyak ada. Dan itulah contoh-contoh yang saya letakkan. So untuk contoh sa ni juga, saya cari satu Quran. Ada berapa ribu yang keluar dalam search tu. Saya tengok satu-satu perkataan untuk cari perkataan sa yang bermaksud akan. Dan inilah perkataan-perkataan yang saya jumpa. So jangan bimbang, tak banyak sangat. Tak payah exercise. Yang memulai dengan conclusion ni tak payah exercise lah. Semua dah ada dah. Kena exercise juga. Sebab untuk nak memahirkan kita. Tapi ni tak ada banyak sangat lah sebab nanti akan ada tanda-tanda lain. Ini tanda-tanda umum. 5 yang kita akan pergi ini adalah tanda umum untuk kita nak kenal fi'il, tanda umum. Maksudnya kita tengok je kita tahu, oh ini fi'il dia bukan isim. Ini fi'il dia bukan isim. Kan? Sebab nanti dalam fi'il dia ada bahagian yang lain. Macam isim ada bahagian dia lagi. Dalam fi'il pun ada bahagian dia lagi kan. Kita semua dah tahu ada fi'il madhi, ada fi'il mudhari', ada fi'il amar. Kan? Tapi 5 tanda ini adalah tanda umum. First kali step kita nak tahu oh ini adalah fi'il untuk membezakan antara isim, fi'il dan harf. Itu yang pertama sekali. Kita tahu dia adalah fi'il. Lepas daripada tu baru kita akan lihat ini fi'il apa? Fi'il madhi ke ataupun fi'il mudhari'. Betul. Okay. Baik. Jadi untuk hari ini 2 sahaja tanda yang kita ambil. Kita baru masuk pada bahagian kita nak mengenal fi'il. Kan? Bahagian kedua daripada perkataan isim, fi'il, harf. Kita berada pada bahagian kedua iaitu fi'il. Fi'il sama seperti isim. Dia dikenali ada tanda yang duduk depan, dia ada tanda duduk belakang. Didahului dan juga diakhiri. Kita sedang membincangkan mengenai tanda yang duduk depan, didahului. Maka fi'il itu didahului yang pertamanya dengan
Pada. Qad. Pada. Yang kedua Sin baris atas. Sa. Sin baris lalui atas. sa. Sin baris atas. Ataupun Sin sa. baris Sin tu atas. mesti baris atas. Sin tu tak boleh baris bawah, sin tu tak boleh baris depan. Dan sin tu pula mesti duduk di depan, di awal-awal perkataan. Tak boleh duduk dekat tengah, tak boleh duduk kat belakang lagi, tak boleh lah. Dua saja, qad dan juga sa. Sangat mudah. Qad kita selalu jumpa, sa ada walaupun tak banyak tapi ada. Kita selalu jumpa dekat surah At-Takasur lah. Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Kalla sawfa ta'lamun, thumma kalla sawfa ta'lamun. Kalla sawfa ta'lamun. Mal yakin. Bukan surah tu. Kalla saya'lamun kita sudah jumpa kan. Kalla saya'lamun. Thumma kalla saya'lamun. Tu surah lain lah. Tu surah An-Naba, maaf. Surah An-Naba. Surah An-Naba. Baik, so dua saja, qad dan juga sin yang baris atas sa. Siapa yang mempunyai kelapangan waktu tengah tadarus tu perasan ada qad dan juga sa, boleh kongsikan nanti sebagai latihan. Kalau tak dan pun tak apa, tidak ada masalah. Ini adalah dua tanda awal kita nak kenal fi'il, didahului dengan qad dan didahului dengan sa. Sin baris Sin atas. baris atas. Sin berbaris atas. Baik. Aku qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Allahumma ij'al hadza jama'ana jama'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan. Amin. Amin. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min nafsin la tashba' wa min da'watin la yustajabu laha. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu